Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam channel Firdaus Budak Sekolah bersama dengan Ustaz Muhammad Firdaus. InsyaAllah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tilawah Al-Quran secara PDPR tahun 3 KSRA Jawi, Surah An-Nisa daripada ayat 122 hingga 126 yang tempoh hari kita baca. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak boleh buka buku teks Al-Quran, muka surat 177 untuk kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, insyaAllah. Baiklah, adik semua sihat di rumah? Baik, kalau sihat dan bersedia, mari kita mulakan, insyaAllah. Baik, kalau kita lihat kepada muka surat 177 dalam buku teks Al-Quran, kita akan dapat nampak 3.9.1 kefahaman ayat ataupun kalimah-kalimah yang kita telah baca tempoh hari. Baik, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama. Okey, lebih kepada pembacaan, Ustaz harap semua anak-anak dapat ikut yang menonton video ini. Ustaz baca dan ikut. Ya, Ustaz akan berhenti, maknanya awak ikut proses apa yang Ustaz baca, insyaAllah. Kita baca dengan tajuk yang betul, insyaAllah. Baik, kotak yang pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'amaniyikum. Sekali lagi. Bi'amaniyikum. Okey. Yang pertama. Okey. Terusnya. Yang kedua. Tu'tunahunna. Tu'tunahunna. Okey, bagus. Okey, anak-anak berjaya ikut Ustaz dengan baik. Baik, yang ketiga. Kotak yang ketiga. Fatadharuha. Fatadharuha. Okey, bagus. Ini anak-anak yang berada di rumah yang ikut pembacaan Ustaz. Yang ketiga, yang keempat, maafkan Ustaz. Yang keempat, yuzlamuna. Okey, dengar elok. Yuzlamuna. Okey, bagus. Tahniah anak-anak yang berada di rumah. Baik, yang kelima. Kita tengok kotak yang kelima. Nusyuzan. Nusyuzan. Okey, kotak yang kelima. Okay, bagus. Kotak yang terakhir, kotak yang keenam. Wa yustahza'u. Okay, sekali lagi maafkan Ustaz. Ustaz silap baca. Ingatkan ada mat dekat situ, tapi tak ada. Wa yustahza'u. Sekali lagi. Wa yustahza'u. Okey, baik. Alhamdulillah. Tahniah anak-anak yang di rumah, yang menonton video ini, yang mengikuti bacaan Ustaz. Kalau tak ada buku pun tak apa. Tengok dalam skrin yang Ustaz paparkan. Kita boleh baca sama-sama. Baik, 3.91 pembelajaran kita membaca kalimah kita berjaya selesaikan. Biasanya membaca kalimah yang dikeluarkan oleh silibus adalah dia tengok kepada kalimah-kalimah yang mungkin agak susah atau sukar yang disebut ataupun luar daripada kelaziman pelajar. So, kalau kita boleh fokus, kita baca dengan baik, dengan betul, panjang pendeknya, insya-Allah kita dapat hayati, kita dapat baca keseluruhan Al-Quran dengan baik lah. Baik, itu membaca kalimah. Nanti selepas pembelajaran, anak-anak boleh cuba lagi di luar kelas baca dengan tepat, dengan bimbingan ibu bapa ataupun abang atau kakak yang ada di rumah. Okey, daripada ayat, kita cuba baca pula yang ke 3.9.2, subtopik, membaca potongan ayat. Membaca potongan ayat. Okey, kotak yang pertama.
Wallazina amanu wa amilus salihat. Okey, ni setiap ayat ni Ustaz akan matikan di belakang. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Wallazina amanu wa amilus salihat. Okey, panjang pendek. Boleh ikut bacaan Ustaz. Kotak yang kedua. Okey, kita baca kotak yang pertama, yang kedua. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sekali lagi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Okey, bagus anak-anak. Ikut pembelajaran kita kali ini tak ada apa, memang ikut bacaan ustaz dan kita tengok tepat atau tidak. Kalau tak yakin lagi, boleh dibimbing oleh ibu dan ayah di rumah. Kotak yang ketiga, ayat yang ketiga. Fa'ulaika yadkhulunal jannah. Okey. Fa'ulaika yadkhulunal jannah. Okey. Okey, boleh baca? Okey, bagus anak-anak. Ayat yang ketiga ini kita tengok ada kelainan yang mana terkandungnya perkataan kalimah faulaika. Kalau kita mempelajari hukum mad yang merupakan mad wajib muttasil yang kita perlu baca secara 2, 4 atau 6 harakat di dalamnya. So yang ni kita tidak boleh, apa orang kata, kalau kita ada nafas yang panjang, ada lebih baik kita baca dengan panjang lah. Faulaika yadkhulunal jannah. Nafas pendek. Mungkin anak-anak yang tak dapat ikut nafas yang panjang boleh buat faulaika yadkhulunal jannah. Tak ada masalah. Okey, seterusnya yang keempat. Fala tattabi'ul hawa. Lagi. Fala tattabi'ul hawa. Okey, bagus. Terusnya yang kelima. Wa an taqumu lil yatama bil qist. Lagi. Wa an taqumu lil yatama bil qist. Boleh? Okey, bagus. Terusnya yang keenam. Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Okey, kali kedua Ustaz ulang. Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Okey, alhamdulillah kita sempurna 3.9.2 subtopik untuk membaca potongan ayat. Anak-anak jangan risau, walaupun kita tidak bersemuka, Ustaz hanya memberi tunjuk ajar saja pembacaan pada kali ini. Anak-anak boleh baca, ikut, boleh repeat balik apa yang Ustaz baca tadi. Dan kalau ragu-ragu, rasa tak boleh, tak yakin, ibu, bapa, abang, kakak boleh bantu. Kalau tak puas hati juga, mesej Ustaz, pesan Ustaz, saya baca ni, rakam, tunjuk Ustaz, Ustaz betul tak bacaan saya? Ustaz tak ada masalah untuk semak. Macam itulah kita mempelajari Al-Quran. Sekarang norma baru. Kalau dulu, kalau kita ada peluang dan kesempatan untuk berjumpa, memang Ustaz akan semak seorang demi seorang dalam kelas. Tapi secara PDPR seperti ini, apa yang Ustaz boleh usahakan seperti inilah. Mana kita boleh melancarkan bacaan kita. Ustaz boleh betulkan bacaan awak secara online saja. Baik. Maknanya tak ada alasan walaupun kita tak bersemuka, online lah, internet lah, tapi kita still kena mempelajari Al-Quran. Jangan kata PDPR susah lah, online lah, apa semua tak ada. Al-Quran ditinggalkan. Tak nak baca Al-Quran, itu kita tak nak lah.
Baik, seterusnya 3.9.3 yang terakhir lah sebelum Ustaz tutup pembelajaran kita pada hari ini. 3.9.3 subtopik untuk hukum tajwid. Kita baca dan kita kenal hukum tajwid. Hukum tajwid yang kita baca ni adalah yang kita dah telah pelajari tahun 1 dan tahun 2. Kita dah tahu. Kemudian kita cuma nak asah balik bacaan kita. Baik, boleh Yang pertama, boleh ikut Ustaz juga Man asdaq. Man asdaq. Ustaz wakafkanlah Kalau tak wakafkan, man asdaqu. Okey, antara nun mati yang digariskan ni, nun mati bertemu dengan hamzah, bertemu dengan hamzah ataupun alif yang ada kat situ bertemu dengan huruf mad, maka hukumnya adalah izhar halki. Yang ni tak adalah kaitan dengan huruf mad tu. Tapi dia tidak jadi huruf mad maafkan Ustaz, sebab dia berbaris, alif dan hamzah tu berbaris, dia tak jadi huruf mad lah. Maka nun mati atau tanwin dia bertemu dengan huruf alif atau hamzah, dia dikira izhar halki. Apa maksud izhar halki? Kita kena baca dengan jelas. Dengan jelas. Man asdaqu. Man asdaqu. Nun jelas, hamzah tu pun jelas. Kita kena baca. Man asdaqu. Kena jelas. Baik, seterusnya yang kedua. I'radan fala. I'radan fala. Okey. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, apa yang dimaksud dengan ikhfa? Sebelum ni kita dah belajar. Ikhfa maksudnya sembunyi. Ikhfa maksudnya sembunyi. Apakah maksud sembunyi? Kita menyembunyikan bacaan. Kita menyembunyikan bacaan tanwin. Kalau tanwin ada 2 baris kan, kita matikan satu tanwin. I'radan fala. Kalau biasa kan kita baca i'radan fala kalau kita baca satu-satu kan, tapi bila ikhfa kita sembunyikan i'radan fala. Okey, itu ikhfa hakiki. Okey. Okey. So apabila tanwin bertemu dengan fa, fa merupakan salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Kita perlu bacakan secara kaedah bacaannya secara idgham. Kita kena baca dengan dengung. I'radan dan fala. 2 harakat. Itu masuk ikhfa hakiki. Baik, contoh yang ketiga. Jannatin tajri. Jannatin tajri. Sama juga hukumnya ikhfa hakiki, iaitu tanwin ta ni bertemu dengan huruf ta yang juga merupakan salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki yang kita pelajari. Okey, so kita tak baca jannatin tajri tak. Kita kena baca jannatin. Sangat sikit jannatin. Jangan kita pula ikut sangat tak. Tolonglah. Macam tu lah nak bagi faham. Jannatin tajri. Itu yang dinamakan dengung. Itu yang kita kena lama sikit 2 harakat. Jannatin tajri. Okey, boleh harap-harap semua anda nak faham lah. Okey. Okey, seterusnya yang keempat. May'amal. May'amal. Okey. Okey, idgham ni. Okey, idgham maksudnya dengung lah. Sudah confirm lah. Mendengungkan bacaan dengan gunnah. Oh, maafkan Ustaz. Idgham. Gunnah ni dengung. Maafkan Ustaz tersilap tadi. Kita kena baca dengan gunnah. May'amal. May'amal. Itu maksudnya kita baca secara dengung. Sama juga dengan 2 harakat. Idgham ada berapa? Sebelum ni kita belajar ada 2. Idgham ma'al gunnah dan bila gunnah. Okey, huruf idgham ada 6. Ya, waw, mim, nun. So yang ni nun mati bertemu dengan ya. May'amal. Okey. Okey. Terusnya yang kelima. Kufral lam. Kufral lam.
kufran lam, kufran lam, kufran lam. Okey, rasa buku ni ada masalah sikit. Idgham tanwin bertemu dengan huruf lam di sini. Tanwin bertemu dengan huruf lam, yang mana lam merupakan huruf idgham juga, tapi dia bukan mak gunnah, dia adalah bila gunnah, tanpa dengung. Idgham bila gunnah, tanpa dengung. Okey, boleh nanti betulkan di sinilah. Bila gunnah, maafkan Ustaz. Tapi idgham tu betul. Tak boleh nak tulis. Allahu Akbar. Inilah, macam-macam masalah bila pakai benda ni. Idgham bila gunnah, nanti betulkan sendiri. Ustaz dah bagi tahu kat situ. Dia tak boleh nak ikut Ustaz. Dia pun dah ikut sangat dah. Okey, tak apa. Nanti yang nombor 5 tu betulkan idgham bila gunnah. Okey. Baik, yang terakhir, iqlab. Iqlab. Nombor 6. Thumma. Okey, yang ni pun ada pembetulan ni. Salah juga. Dia bukan iqlab sebab dia tak ada nun mati dan dia tak ada tanwin pun. Maafkan Ustaz. Okey. So, thumma ni apa hukum tajuk yang sesuai untuk kita bagi pada dia? Dia adalah mad. Apa dia? Bukan mad. Apa yang kita belajar sebelum ni? Wajibul ghun. Wajibul ghun ada berapa? Ada 2 huruf. Nun syaddah dengan mim syaddah. So yang kita jumpa ni summa. Kita baca dengan dengung, tekan 2 harakat. Summa. Tak boleh baca summa. Tak boleh. Summa. Dan jangan panjang sangat. Summa. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini Al-Quran. Video ni pun dah panjang Ustaz rasa. So, Ustaz harap kita dapat memperbaiki lagi bacaan Al-Quran kita. Ustaz pun masih belajar. Saya minta maaf kalau ada bacaan Ustaz yang mungkin ada tersilap dan sebagainya. Dari segi fakta, InsyaAllah kalau sama-sama kita belajar, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang atau PDPR yang akan datang. InsyaAllah harap anak-anak terus perbaiki, banyakkan baca Al-Quran, lazimkan baca Al-Quran untuk kita perbaiki dan kita faham apa yang kita baca, supaya kita faham hukum yang kita baca betul atau tidak. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.